Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah video berkenaan modul inovasi mengenal emosi orang lain. Modul atau bahan bantu mengajar yang asli diambil daripada modul PDPR Tunjang Keterampilan Diri. Dalam modul PDPR menggunakan kad imbasan, lembaran kerja dan senarai semak sebagai pentadsiran. Ciri-ciri yang diinovasikan di dalam modul ini adalah segala bahan BBM digantikan dengan multimedia. Multimedia yang dimaksudkan adalah video, slide, kad bergambar dan lembaran kerja juga digantikan dengan permainan interaktif iaitu word wall. Senarai semak juga digantikan dengan simbol standard prestasi untuk membuat pentadsiran kepada kanak-kanak. Tunjang yang digunakan adalah tunjang keterampilan diri. Kategori umur yang sesuai adalah kanak-kanak yang berumur 6 tahun. Seterusnya, kita pergi kepada manual dan langkah penggunaan modul. Selepas menerima modul inovasi aktiviti mengenal emosi orang lain, pengguna perlu menyemak kesemua item untuk memastikan modul tersebut sampai dalam keadaan yang baik dan lengkap. Terdapat sebuah fail yang mengandungi buku manual dan beberapa bahan bantu mengajar dalam bentuk digital. Pengguna modul perlu mengisi pautan link Google Drive pada carian Google. Setelah link berjaya dibuka, pengguna modul akan melihat terdapat 2 folder di dalam Google Drive tersebut. Pengguna modul diminta untuk menekan modul aktiviti mengenal emosi orang lain di sebelah kanan. Kemudian, pengguna modul akan dapat melihat 4 folder yang berlainan warna. Terdapat folder yang berwarna jingga, merah jambu, hijau dan juga ungu. Pengguna modul perlu menekan folder yang berwarna jingga untuk mendapatkan pautan link bagi set induksi. Tekan link yang diberikan dan tunggu beberapa saat. Video lagu jenis emosi akan dimainkan. Bila orang buat benda yang kita tak suka, kita senang nak naik marah. Bila kita tak dapat apa yang kita hendak, kita akan jadi sedih. Inilah masa kita belajar kawal emosi. Yeah, yeah. Oh yeah. Fikirkanlah yang bahagiakan kita, seronok kita, suka yang buat kita ceria. Banyak benda di sekeliling kita, anak kucing rama-rama yang buat kita gembira. Bila dalam tempat sunyi dan gelap, dudap-dudap, hati kita rasa takut. Dan bila kita takut, musuh pula kita mula rasa jijik dan geli. Inilah masa kita belajar kawal emosi. Yeah, yeah. Fikirkanlah yang bahagiakan kita, seronok kita, suka yang buat kita ceria. Banyak benda di sekeliling kita, anak kucing rama-rama yang buat kita gembira. Fikirkanlah yang bahagiakan kita, seronok kita, suka yang buat kita ceria. Banyak benda di sekeliling kita, elok
Kemudian, untuk langkah seterusnya, pengguna perlu klik pada folder 2 yang berwarna merah jambu dan menekan fail yang mengandungi kad imbasan digital yang digunakan sebagai bahan bantu mengajar untuk langkah 1 dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk telefon bimbit dan tablet, pastikan ianya mempunyai Android 5.0 dan ke atas. Pada langkah ini, guru-guru dan ibu bapa hendaklah memperkenalkan 5 jenis emosi kepada kanak-kanak. Yang pertama, emosi gembira. Guru-guru dan ibu bapa boleh memberikan pelbagai soalan seperti contoh situasi yang memberikan kanak-kanak perasaan gembira. Sebagai contoh, kalau awak semua dapat mainan, apa perasaan awak? Awak gembira tak? Soalan kedua, kalau kita sambut hari jadi, kita gembira tak? Seterusnya, guru-guru dan ibu bapa boleh mengenalkan emosi marah. Berikan situasi yang menggambarkan perasaan marah. Sebagai contoh, kalah dalam permainan dan juga apabila seseorang mengambil barang kepunyaan kita. Begitu juga dengan emosi sedih. Rangsangkan kanak-kanak dengan pelbagai situasi yang boleh menggambarkan perasaan sedih mereka. Sebagai contoh, dimarahi oleh ibu bapa atau jatuh ketika sedang bermain. Pasti kanak-kanak berasa sedih. Seterusnya ialah perasaan takut. Guru-guru dan ibu bapa boleh menggambarkan situasi yang menakutkan. Galakkan kanak-kanak untuk memberikan idea mereka tentang situasi bagi perasaan takut. Dan akhir sekali ialah emosi geli. Tunjukkan kepada kanak-kanak bagaimana dan bila emosi geli berlaku. Sebagai contoh, apabila kita membuang sampah di tempat pembuangan sampah. Guru-guru dan ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting semasa langkah 1 ini untuk mengenalkan emosi gembira, sedih, marah, takut dan geli dengan sebaik-baiknya. Pastikan kanak-kanak dapat benar-benar mengenal emosi sebelum pergi ke langkah 2. Guru dan ibu bapa perlu memperbanyakkan contoh situasi agar kanak-kanak faham dan dapat mengaplikasikan emosi mereka pada tempat dan situasi yang betul. Kedua, kanak-kanak akan diberi peluang untuk menonton video pendek mengenai emosi, lagu emosi dari kumpulan Cici dan Caca. So kalau kita lihat kat skrin ada video lagu, kita boleh lihat sedikit lah. Bila orang buat benda yang kita tak suka, kita senang nak naik marah. Bila kita tak dapat apa yang kita hendak, kita akan jadi sedih. Inilah masa kita belajar kawal emosi. Yeah. Oh yeah. Fikirkanlah yang bahagiakan kita, semua kita suka yang buat kita ceria. Banyak benda di sekeliling kita, anak kucing ramai-ramai yang buat kita gembira. Bila dalam tempat sunyi dan gelap dudap-dudap, hati kita rasa takut. Dan bila di tempat kotor, musuh pula kita mula rasa jijik dan geli. Ini
Fikirkanlah yang bahagiakan kita, yang seronok kita suka, yang buat kita ceria. Banyak benda di sekeliling kita, anak kucing ramai-ramai yang buat kita gembira. Fikirkanlah yang bahagiakan kita, yang seronok kita suka, yang buat kita ceria. Banyak benda di sekeliling kita, Melon mela keleta cingga, buat kita gembira. Fikirkanlah yang bahagiakan kita, yang seronok kita suka, yang buat kita ceria. Banyak benda yang di sekeliling kita, gula 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 sour, Sour? Ha? yang buat kita gembira. Oh yeah. Okey. Itu tayangan video yang boleh pendidik semua gunakanlah untuk dalam modul ni. So dalam lagu tu tadi dia ada situasi yang memberi kegembiraan. Contoh macam fikirkan apa yang membahagiakan kita. Contohnya gula-gula, anak kucing ramai-ramai. Kalau lihat kat sini, lepas tayangan video tu, pendidik boleh minta kanak-kanak untuk lakonkan semula. Tengok pada skrin ada gambar kanak-kanak gembira. Contoh nanti situasi apa yang membuatkan kanak-kanak tersebut gembira. So nanti minta kanak-kanak lakonkan semula. Kalau contoh macam sekarang, kanak-kanak dekat skrin ni dia gembira sebab dapat mainan. Nanti pendidik boleh minta kanak-kanak kalau dapat mainan, tunjukkan ekspresi apa yang patut. Mungkin kanak-kanak belum tahulah kalau dapat mainan, ada yang sedih mungkin, gembira mungkin, macam tu. Lepas tu kalau sedih, situasi apa yang menyebabkan sedih. Contoh dalam dekat skrin, dia sedih sebab parents dia tak bagi makan aiskrim. Kalau takut, situasi apa yang sebabkan rasa takut tu keluar. Kalau dekat sini, contoh dalam gelap. So, mostly kanak-kanak akan takut bila dalam gelap. So, mungkin ataupun ada kanak-kanak yang tahu macam mana nak expresskan rasa takut ataupun macam mana nak buat memek muka takut tu. Yang ni adalah emosi geli, situasi yang menyebabkan rasa geli ni keluar adalah sampah. Kanak-kanak tahu ni. Dan yang terakhir adalah emosi marah. Emosi marah ni biasanya keluar bila sesuatu yang kita tak jangka orang lain buat kat kita. Contoh ni, parents dia marah sebab anak dia curi duit mak dia. Seterusnya adalah kanak-kanak akan bermain game di dalam web wall. Kanak-kanak akan menekan papan kekunci arrow atas, bawah, kanan dan kiri untuk melarikan diri daripada musuh dan masuk ke dalam kotak mengikut situasi yang sesuai. Contohnya geli. Jadi kanak-kanak seharusnya masuk ke dalam kotak geli. Tapi sekiranya salah, kanak-kanak akan diberikan peluang hayat sekali lagi. Kanak-kanak akan mencari emosi mengikut situasi yang betul. Contohnya situasi geli. Jadi kanak-kanak akan merasa geli dengan sampah sarap.
Ini pula adalah langkah pentaksiran yang akan digunakan. Seterusnya adalah kelebihan bahan bantu mengajar mengenal emosi kepada kanak-kanak. Yang pertama, kelebihannya adalah menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih mudah difahami. Bahan bantu mengajar yang telah diinovasikan kepada penggunaan ICT memberikan keseronokan kepada kanak-kanak untuk belajar. Kanak-kanak akan lebih faham sebab mereka seronok belajar. Yang seterusnya adalah menjadikan pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara berkesan. Penggunaan bahan bantu mengajar yang berasaskan ICT memberikan pengalaman belajar yang menyeronokkan kepada kanak-kanak. So, kanak-kanak akan senang untuk ingat ketika belajar sebab mereka seronok dan mereka tertarik terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Yang seterusnya adalah mendalami penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian. Okey. Secara tidak langsung, bahan bantu mengajar yang diinovasikan kepada penggunaan ICT akan memberi peluang untuk pendidik sendiri atau kanak-kanak mendalami teknologi yang serba canggih pada masa kini. Kanak-kanak dan pendidik juga boleh meneroka teknologi yang ada pada masa sekarang. Yang seterusnya adalah persiapan mengajar pada masa akan datang. Dan secara tidak langsung, bahan bantu mengajar yang telah siap ataupun yang telah digunakan boleh pendidik gunakan semula pada masa akan datang untuk mengajar kanak-kanak pada masa akan datang, sebab bahan bantu mengajar yang telah diinovasikan boleh disimpan pada dokumen pada komputer pendidik